Salam sejahtera, selamat datang ke YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe dan like video saya atau share kepada mana-mana social media, Facebook, Instagram, WhatsApp pun boleh. Pada hari ini, saya ingin mengulas apa itu Little Napoleon yang dinyatakan oleh Cikgu Fadri yang sudah jadi viral baru-baru ini di seluruh social media. TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram. Apa itu Little Napoleon? Little Napoleon ialah pengurusan pemimpin, ketua, pengurus, pendek cerita lah, bos-bos kita tu yang bersifat autokrat. Untuk makluman kamu semua, kalau ada yang sesiapa yang belajar pasal pengurusan, ada 8 leadership style yang utama. Antara salah satu ialah autokrat. Little Napoleon itulah yang leadership dia secara autokrat. Fenomena Little Napoleon ni semakin menjadi-jadi sejak ada aplikasi WhatsApp lah. Aplikasi WhatsApp kan ada dalam grup. Grup itulah yang menyebabkan, grup dalam WhatsApp itulah yang menyebabkan fenomena Little Napoleon itu semakin menjadi-jadi sejak dari 2017 lagi. Untuk makluman kamu semua, saya sudah berkhidmat dalam sektor kerajaan, sektor awam selama 13 tahun sudah. Jadi, saya tahulah fenomena itu terjadi semasa saya baru-baru masuk dalam alam pekerjaan ini. Darilah sampai 2017, dalam aplikasi WhatsApp tu ada grup. Lepas tu, bos-bos dalam jambatan tu lah yang mewujudkan grup-grup WhatsApp, grup kerja. Orang yang cakap grup kerja tu, lepas tu dia jadi admin. Cara pengurusan dia macam Little Napoleon lah. Contoh, kau mau kerja tu disiap dengan serta-merta, atau dia akan tekan kita, akan push kita untuk buat kerja tu sehingga mencapai KPI dia untuk kepentingan diri dia sendiri. Itulah bersifat hipokrit. Dan Little Napoleon itulah yang mewujudkan budaya toksik di tempat kerja tu semakin menjadi-jadi. Sehinggalah sayalah antara satu mangsa yang terjadi pada fenomena Little Napoleon ni. Lihat pada parut saya, ialah berpunca dari pengurusan Little Napoleon ni. Little Napoleon ni memanglah diwujudkan, ada fenomena ni sejak dari dulu lagi, tapi tidak begitu ketara. Ada kawan saya cakap, kesihatan ada Little Napoleon kah? Atau pendidikan dia saja? Sebab majoriti kawan saya juga ada yang cikgu. Kan cikgu, fenomena ni sudah wujud lama, sekian lama. Sebab orang atasan tu yang gila kuasa. Orang atasan tu bukan saya maksud yang ketua pengarah, JUSA, pengarah kesihatan, yang big boss tu lah DHQ. Bukan, itu bukan Little Napoleon. Yang Little Napoleon tu ialah penyelia kita, supervisor kita, penyeraras kita,
itulah dimaksudkan Little Napoleon. Little Napoleon tu bukan saja diwujudkan dalam sektor awam, tapi sektor swasta banyak di tempat kerja. Tidak kira kamu kerja swasta kah, kerajaan kah, memang ada fenomena Little Napoleon ini. Little Napoleon yang dalam kesihatan ini, dia tidak ketara seperti dalam pendidikan. Sebab dalam kesihatan ni ada pelbagai jenis jambatan, section, unit, department jabatan. Pronunciation saya tidak berapa jelas. Jabatan, bukan jambatan. Okay? Sorry. Memang kesihatan banyak jabatan, section, unit yang kami panggil lah tuan, chief, bos. Yang itulah yang Little Napoleon tu yang saya maksudkan. Bukannya big boss yang duduk di HQ. Mereka tidak tahu apa yang kita bawahan tu yang kerja di field. Itu bukan Little Napoleon lagi. Itu Big Napoleon. Istilah big, small, little. Memang kita kena bagi dengan jelas lah apa itu istilah big, small, little. Little Napoleon ni yang pegawai atasan kita ni akan manipulasikan arahan yang dibagi oleh big boss kita di HQ. Dan arahan itu akan dia tekankan kita buat kerja yang ada masanya di luar bidang kita. Memang kita boleh buat, tapi yang tanggung akibatnya, terseksanya diri kita sendiri. Itulah budaya Little Napoleon ni kalau tidak dibendung, jadi budaya toksik di tempat kerja kita akan berlanjutan dengan dia akan menjadi semakin serius. Kita tiada mood, tiada perasaan yang gembira. Macam mana cakap? Saban hari kita datang kerja cuma tunggu gaji masuk saja setiap bulan. Macam tu saja. Tiada keseronokan dalam kita punya kerja. Faham tak? Yang parut saya ni ada kaitan dengan berpunca daripada fenomena Little Napoleon ni. Itu akan saya ceritakan pada sesi yang akan datang. Video yang akan datang. Okey? Cuma kesihatan ni dia tidak ketara ada Little Napoleon ni. Sebab dia banyak section, banyak jabatan, banyak unit, bos dia berbeza-beza. Contoh X-ray, MAPMA, farmasi, kesihatan awam, hospital, klinik, jabatan pesakit luar, jabatan kesihatan ibu dan anak, perubatan, pembedahan, IT, pengurusan, macam-macam lagi di dalam kesihatan ini. Itulah susah mau detect Little Napoleon, fenomena Little Napoleon ini di dalam kesihatan ini. Akhir kata, saya memang sokong betul-betul respect sama hormat sama Cikgu Fadil ni sebab dia lantang mengkritik, lantang bersuara pasal sistem pendidikan di negara kita ini. Memang betul cakap dia. Sebab apa dia cakap memang betul-betul berlaku pada diri saya sendiri sebagai seorang bapa. Saya punya anak sekarang ni dia sudah masuk tadika.
Saya cek dia punya buku, saya cek dia punya syllabus modul. Memang macam saya dulu-dulu belajar dalam darjah 1. Saya tidak boleh salahkan kerajaan ke pendidikan, blame siapa-siapa. Saya tidak boleh salahkan. Sebab ini akibat daripada PDPR, COVID. Lepas pasca post-COVID, saya fahamlah kementerian, cikgu-cikgu semua akan push kita punya budak-budak untuk catch up dia punya syllabus supaya dia dapat setara. Apa dia dapat catch up, lepas tu KPI mereka, cikgu mereka, saya tidak tahu lah sebab saya bukan cikgu. KPI mereka akan dapat tercapai. KPI achievement is very important nowadays. Kiralah kamu kerja sektor awam kah, sektor swasta kah, company, memang KPI itu penting. Kalau dalam sektor awam tu, KPI kami panggil SKT. Sekarang ditukar nama jadi SKU. Macam kau buat sales pun kau ada KPI juga. Kami buat kerja sini pun ada KPI juga. Betul kah? Itulah saya tengok check syllabus, saya tengok anak saya modul. Mereka ambil 7 mata pelajaran tadika saja. BM, BI, bahasa Cina, sains, matematik, pendidikan seni, pendidikan jasmani. 7. Yang tu syllabus kita belajar dalam sekolah rendah, tingkatan 1 atau tingkatan 2 kalau tidak silap. Masa saya tadika dulu, saya cuma ambil 4 mata pelajaran yang utama. BM, BI, bahasa Cina, dengan matematik saja. Yalah, syllabus dan mata pelajaran semakin bertambah. Terutama mata pelajaran untuk budak-budak zaman sekarang. Sekolah rendah dari tadika lagi, bukan dari sekolah rendah, dari tadika lagi. Lepas tu, syllabus mereka ajar tu tadika macam kita belajar masa darjah 1. Contoh, mereka sudah belajar macam mana membina ayat dalam bahasa Cina. Saya ulang, saya jelaskan bahasa Cina. Xiaoming Shifan. Okey. Lepas tu bahasa Melayu, Ali makan nasi. Kalau bahasa Inggeris, Elvin eat rice. Okey. Kalau masa saya tadika dulu, saya belajar A for apple. A untuk ayam. Lepas tu tulisan Cina, kita belajar basic saja, simple. Tian, ren, kou, zi, itu saja saya belajar dalam saya punya masa saya dulu belajar di tadika. Lebih kurang 30 tahun yang lalu lah. Sekarang saya sudah 35 tahun. Saya belajar tadika start dari umur 5 tahun lagi. Saya 2 tahun di tadika. Belajar benda yang basic saja. Okey, akhir sekali sebagai rumusan, saya memang respect tabik sama Cikgu Fadri. Kalau saya sebagai pejabat awam, saya memang tidak berani buat macam ni sebab saya tidak takut diambil tata tertib. Saya tidak takut pangkat saya diturunkan, gaji saya tidak naik. Yang saya takut sekali, saya dibuang kerja sebab saya tiada passive income. Kalau saya dibuang kerja, saya tiada income. Siapa bagi anak saya makan? Siapa bayar hutang saya? Rumah, bank, credit card sama personal loan. Okay? Say hi. Joanna. Anak saya pemalu pula. Okay. Setakat ni memang respect betul-betul lah. Memang sokong apa Cikgu Fadri tu buat. Okay, akhir kata, jangan lupa subscribe, like dan share. Subscribe saya punya channel, YouTube channel Jadian Chang. Jangan lupa like saya punya video, share saya punya video. Yuk kita jumpa lagi pada hari yang akan datang. Selamat tinggal. Ciao dulu. Bye.